Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada pensyarah wacana akademik Bahasa Melayu iaitu Dr. Ahmad Majdi bin Mat Saleh kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyempurnakan tugasan pengucapan awam ini. Saya Muhammad Mursyid bin Arifin, nombor matriks D2092091753 dari ISMP Music yang akan mengupas tentang masalah pembelajaran kanak-kanak di Malaysia. Kanak-kanak yang bermasalah dalam pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kerencatan yang mengganggu proses pembelajaran. Di sini terdapat kata-kata dari seorang tokoh iaitu Samuel Kirk 1963 iaitu mendefinisikan masalah pembelajaran sebagai kelewatan perkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan, pembacaan, penulisan, pengiraan atau mata pelajaran sekolah yang lain. Ia bukanlah kesan daripada kerencatan mental, hilang halangan sensori seperti buta atau pekak atau faktor budaya dan persekitaran. Pencapaian kemahiran membaca, menulis dan mengira adalah pada tahap di bawah purata kebangsaan. Terdapat perbezaan yang nyata di antara kanak-kanak yang diklasifikasikan sebagai masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran tidak dikaitkan dengan kurang upaya seperti kerencatan akal, bermasalah penglihatan atau masalah pendengaran. Seterusnya, terdapat ciri-ciri masalah pembelajaran kanak-kanak iaitu masalah membaca, kanak-kanak hyperaktif dan sebagainya. Jadi saya akan berkongsi dahulu tentang masalah membaca ini. Seperti mana yang kita tahu, kanak-kanak haruslah dibentuk dengan membaca kerana dengan kerapnya membaca ia akan menguatkan otak untuk berfikir dan otak akan menjadi cerdas. Terdapat kanak-kanak yang boleh membaca tapi tidak faham apa yang dibacanya. Hal ini demikian kerana kurangnya penumpuan perhatian, tidak aktif dalam membaca dan tidak faham akan sesuatu perkataan dan terus menjadi hilang minat untuk membaca. Latihan-latihan tertentu perlulah diberikan untuk meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak supaya dapat memahami isi apa yang telah dibaca. Tambahan pula, kanak-kanak kurang bermotivasi untuk belajar oleh kerana dipengaruhi oleh suasana di rumah. Ibu bapa memainkan peranan yang besar untuk melatih kanak-kanak untuk menarik perhatian mereka supaya membaca. Hal ini demikian kerana kanak-kanak akan mendengar arahan atau suruhan ibu bapa dan secara tidak langsung kanak-kanak akan menjadi kerap membaca. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah membuat jadual untuk mereka sendiri supaya dapat mengimbangkan pekerjaan mereka dan tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka. Dengan cara ini, kanak-kanak akan rasa dirinya diberikan perhatian sepenuh masa. Seterusnya adalah kanak-kanak hyperaktif ini mempunyai ciri-ciri tingkah laku yang agresif, sentiasa resah dan tumpuan perhatian yang singkat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sifat hyperaktif ini mudah kita dapat lihat di sekeliling, dan jika kita dapat lihat perwatakan dari kanak tersebut adalah seperti budak yang nakal. Sebagai contoh, kanak-kanak tidak mengendahkan arahan ibu bapa atau gurunya dan menunjukkan kedegilannya serta susah dikawal dan mendisiplinkannya. Oleh itu, kanak-kanak hyperaktif ini sering mengalami masalah pembelajaran di sekolah oleh kerana tabiatnya yang aktif seperti merayau, tidak mendengar arahan guru dan bermain bersama rakan-rakan. Tambahan lagi, kanak-kanak seperti ini haruslah diberikan perhatian dan tumpuan perhatiannya. Serta latihan, tambahan lagi kanak-kanak seperti ini haruslah diberikan perhatian dan diperlukan latihan khas untuk berbentuk modifikasi tingkah laku untuk meningkatkan tumpuan perhatiannya serta latihan yang menggunakan pendekatan satu dengan satu, one-to-one approach. Sebagai contoh, ibu bapa harus melatih anak mereka di rumah dengan cara mendengar arahan, melakukan pekerjaan dan memberi nasihat. Jika perkara ini lancar berjalan, secara tidak langsung akan dapat membentuk sifat anak-anak ini menjadi manusia yang normal.
Secara kesimpulannya, ciri-ciri masalah pembelajaran kanak-kanak di sekolah haruslah diberikan perhatian penuh oleh golongan ibu bapa dan juga guru-guru. Hal ini demikian kerana kanak-kanak yang masih muda perlulah dibentuk untuk menjadi manusia yang sihat dari segi akal fikiran dan juga tubuh badan, supaya generasi yang akan datang ini dapat dipimpin oleh golongan muda yang proaktif dan sihat. Ibu bapa haruslah sentiasa memantau segala pergerakan anak-anak supaya mudah untuk mengetahui jika anak-anak mereka mempunyai masalah ataupun tidak. Jika di sekolah pula, guru haruslah melakukan sesuatu seperti berhubung dengan pihak ibu bapa untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi memulihkan segala kekurangan atau masalah dengan pendekatan-pendekatan yang tertentu. Akhir kata, ibu bapa dan guru adalah insan yang terdekat kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.